أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat kesyukuran itu mudah-mudahan nikmat itu dikekalkan dan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini insya-Allah akan disambung lagi pengajian kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Yaitu mengenai beberapa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang ini setelah dinyatakan hadis-hadis yang berkaitan. Kemudian dinyatakan pula satu persatu kelompok-kelompok yang merupakan pecahan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan apa yang dijelaskan di sini, yaitu merujuk kepada kitab Bughyah Al-Mustarsyidin yang dikarang oleh Syekh Sayyid Abdul Rahman Ibni Muhammad Ibni Husain Ibni Umar, yaitu tokoh yang lebih dikenali dengan nama Ba'alawi. Jadi berdasarkan kepada apa yang disebut oleh pengarang ini di dalam kitab beliau itu, beliau telah menyenaraikan kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan yang merupakan pecahan atau serpihan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai atau selaras dengan apa yang disebut oleh Nabi bahawa umatku ini akan berpecah kepada 73 puak, 73 golongan. Jadi pengarang kitab ini, yakni Syekh Ba'alawi ini, dia telah cuba menghitung jumlah itu dan mendapati memang ada 73 puak. Itu menurut beliau. Jadi Nabi hanya memberitahu tentang perpecahan umat, kemudian menyebut jumlahnya, tetapi tidak memberitahu tentang nama-namanya. Maka ulama-ulama lah yang membuat penelitian melihat kepada sejarah umat ini, dan dia tengok kumpulan-kumpulan yang terpecah daripada umat ini, dan mereka cuba menghitungnya dan mendapati jumlahnya itu 73 berdasarkan huraian ulama inilah.
Baik, jadi antara kelompok yang disebut di dalam kitab ini, seperti yang sudah disebut sebelum ini, saya nak ulang ke belakang sikit, iaitu Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini iaitu kelompok yang mana mereka ini, keyakinan mereka ini, mereka kata kalau sudah beriman maka kemaksiatan itu tidak memudaratkan apa-apa lagi dah. Maksudnya dah apa dah nak buat maksiat, seolahnya begitulah. Asalkan ada iman ya. Bila beriman maka perkara kejahatan kemaksiatan itu tidak akan memudaratkannya. Dengan erti kalau dibuat pun tak gegih dah, kerana sudah cukup dengan iman. Ini pegangan seperti ini tidak selaras dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini, mereka kata bila seseorang yang beriman itu melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka kemaksiatan itu memang ada kesan atas dirinya. Dengan erti kalau dari segi keimanannya itu, dia akan melemahkan iman dia dari segi iman. Dari segi balasannya, orang seperti ini kalau dia tidak bertaubat atau tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat syafaat Nabi, syafaat Rasul, awliya dan sebagainya, maka dia tetap di akhirat nanti akan masuk neraka, akan dibalas dengan neraka dulu. Tetapi oleh kerana dia ada iman, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Dengan arti maksiat yang dia buat tu memang memudaratkan diri dia, sehingga dia bila dibuat kesalahan, dia buat maksiat, dia akan dibalas dengan seksa di dalam neraka. Cuma bezanya, oleh kerana dia ada iman, dia tidak kekal dalam neraka. Kesudahannya akan dikembalikan ke syurga juga setelah mencukupi, setelah mendapat balasan yang sesuai menurut kehendak Allah. Jadi dalam pegangan Ahlus Sunnah, maksiat yang dibuat oleh orang yang beriman itu memudaratkan dia, menghumbang dia ke dalam neraka. Cuma dia tetap, iman dia itu menyelamatkan dia daripada dia kekal dalam neraka. Adapun Murji'ah ini tidak. Dia kata bila beriman, buat maksiat apa-apa pun tak gegil. Seolah-olahnya tak apa, seolah-olahnya tak apa buat maksiat, buat kejahatan, seolahnya macam tu. Itu pegangan Murji'ah. Jadi pegangan ini tidak selaras, tidak bertepatan dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana mereka kata, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir, dibuat bandingkan dengan orang kafir. Kalau dia sudah kafir, dia ni sudah merupakan orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, iaitu orang yang kafir ini, dia buat baik mana pun memang tidak ada kesan apa-apa. Dia buat banding. Dalam bab tu betul dia, bab ni, bab mengenai orang kafir ni, orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah ni, maka dengan kekufuran dia tu, segala kebaikan dia tu tidak dinilai oleh Allah. Dia buatlah baik mana pun, kebaikan itu tidak dikira, kerana dikira asas untuk menerima kebaikan dia sudah tidak ada, iaitu kekufuran itu. Kekafiran dia itu menyebabkan segala amal baik dia sudah tidak dikira di sisi Allah. Bahagian tu betul lah. Tapi bahagian amal baik tadi tu, dia kiyah super tu salah. Nisbah kepada orang yang beriman, orang yang kafir tadi tu betul lah, begitu keadaan dia. Tapi bagi orang yang beriman ni, bila dia buat salah dan jahat, kejahatan, kemaksiatan, ia memudaratkan dirinya. Dengan arti dia akan dibalas atas kejahatan dia tu, akan menerima pembalasan. Sehinggalah dibalas semua itu, barulah dikembalikan ke syurga kerana masih ada iman. Jadi iman dia itu menjadikan dia ini tidaklah kekal di dalam neraka. Itu pegangan Ahlus Sunnah. Tapi Murji'ah tidak. Dia beriman je, maka buat maksiat apa-apa pun tidak tinggal kesan apa-apa. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaum Najjariyah, baik, mereka ini yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk. Mereka kata perbuatan kita ni, kita yang lakukan dia, semata-mata atas kita. Dengan erti tak berkait dengan kudrat dan iradat Allah, tak berkait dengan takdir Allah. Ini
pegangan yang salah, yang bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ni dijadikan yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk. Betul dari situ. Saya silap jelas tadi. Najariyah ni mereka kata perbuatan manusia ni makhluk dengan diciptakan oleh Allah. Dari segi itu tidak salah. Yang ni dijadikan Tuhan. Tetapi ini tempat salah dia. Mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Mereka menafikan sifat-sifat Tuhan. Mereka hanya yakin Tuhan tu ada je, tapi tak ada sifat seperti kudrat, iradah, tak ada. Jadi pegangan seperti itu tidak selaras dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka kata perbuatan kita ni diciptakan oleh Allah, itu bertepatan dengan Ahlussunnah. Betul waktu tu. Ahlussunnah pun pegang macam tu. Perbuatan kita ni, segala perbuatan yang berlaku pada diri kita ni, hakikat sebenar dia tu, dia terkait, berlaku, terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Yang ini terikat dengan takdir dia. Cuma kita ini ada bahagian ikhtiar je. Bila ikhtiar kita tu berbetulan, ikhtiar ni pilihan. Kita pilih, kita berusaha. Sekiranya pilihan kita, usaha kita tu bertepatan dengan kehendak Allah, maka jadilah. Sekiranya pilihan kita, ikhtiar kita, usaha kita tidak bertepatan dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, tak akan berlakulah perbuatan itu. Jadi berlaku perbuatan itu semata-mata dengan kehendak dan kekuasaan Allah, tertakluk dengan takdir Allah. Cuma bahagian kita ni bahagian memilih dan berusaha. Bila betul, berbetulan jadi, tak berbetulan tak jadi. Maka dosa pahala itu bukan atas kejadian itu, atas pilihan kita tu, pilihan dan usaha kita. Jadi nak tentukan perbuatan yang berlaku tu, nak rembah atas kita dosa pahala, tengok apakah kita memilih untuk melakukan perbuatan tu, perbuatan salah tu, dan kita berusaha melakukannya. Kalau perbuatan salah tu berlaku dan kita ni memang kita pilih nak buat benda tu, dan kita ni berusaha melakukannya, memang dosa. Tapi sekiranya perbuatan salah tu berlaku bukan pilihan kita, bukan kita pilih nak buat benda tu, dan kita tak berusaha nak buat, tapi bila sampai masa berlaku, seperti tersalah, terlupa, terpaksa berlaku, tapi itu bukan pilihan kita, kita tak nak buat benda tu, dan kita tak berusaha nak buat benda tu. Jadi bila berlaku juga perbuatan itu tetap berlaku kerana ditakdirkan oleh Allah, maka kita tidak dikira berdosa. Jadi dosa pada atas benda tu, bukan atas kejadian tu. Jadi yang itu pegangan Ahlussunnah. Jadi Najariyah ni mereka kata perbuatan kita ni diciptakan oleh Allah dengan arti tertakluk dengan kudrat Allah, iradat Allah, tertakluk dengan takdirnya. Betul. Cuma salah dia ni bila mereka ni menafikan sifat-sifat Tuhan. Mereka kata Tuhan tu tak ada sifat, ada Tuhan aja. Sifat-sifat seperti kudrat, iradat, tak ada. Ini pegangan itu, pegangan yang tidak muafakat, tidak selagi dengan Ahlussunnah. Baik. Kemudian golongan Jabariyah, iaitu golongan yang berpandangan bahawa manusia ni tak ada ikhtiar dan usaha langsung, semata-mata takdir Allah, semata-mata kudrat iradat Allah. Yang ini juga pegangan yang salah, yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia menafikan manusia ini ada bahagian pilihan, usaha, memilih dan berusaha, niat buat pilihan, mengusahakan. Dia ditolak bahagian tu, dia ambil bahagian takdir saja je, bahagian kudrat iradat Allah Ta'ala saja. Jadi dia ambil separuh je, ditolak separuh. Jadi yang ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu maksud manusia ni majbur dengan hati digagahi, tak ada pilihan, tak ada usaha langsung, semata-mata ditetapkan takdir oleh Allah, semata-mata kudrat iradat Allah. Jadi dia ambil bahagian tu, separuh je dia ambil. Dia tolak bahagian usaha ni, yang menentukan yang bahagian usaha dan pilihan manusia ini, yang mana bahagian itulah adanya dosa dan pahala itu. Dia tolak bahagian tu. Maka di sini tempat salah dia. Baik, kasar yang usaha atau usaha tidak ada sama sekali, ditolak sama sekali.
Jadi salahnya Jabariyah bukan atas i'tikad bahawa perbuatan yang berlaku tu dengan kudrat dan iradat Allah. Bukan salah bahagian tu. Demikian juga apa yang perbuatan yang berlaku tu dia berlaku dengan kudrat iradat Allah, kemudian tertakluk dengan takdir Allah. Itu bukan tempat dia salah situ. Tempat dia salah bila dia menafikan ikhtiar, pilihan, usaha. Dia kata tak ada, semata-mata takdir saja, kudrat iradat Allah saja. Ini Jabariyah. Ini tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak selari dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sini kadang-kadang orang kita kadang-kadang disemabur sikit. Kerana Ahlus Sunnah ni dia duduk tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Dia duduk tengah. Jadi orang kita kadang-kadang kaki masuk sebelah sini, kadang-kadang babah atas sini sikit. Jadi romek sikit. Jadi cara mudahnya Ahlus Sunnah, secara mudah kita nak faham tadilah, segala perbuatan manusia ini memang berlaku dengan kekuasaan kudrat Allah, iradat Allah, dan tertakluk dengan takdirnya atas perbuatan, setiap perbuatan yang berlaku itu. Tapi bagi pihak manusia ni, maka ada bahagian pilihan, ikhtiar, usaha tadi tu. Tapi ikhtiar, usaha kita ni tidak menentukan kejadian tu. Ikhtiar dan usaha kita ni, pilihan kita ni, sekiranya berbetulan kehendak Allah, berlakulah. Tak berbetulan, tak berlakulah. Jadi sekiranya apa yang berlaku tu perkara ketaatan atau kemaksiatan, tengok berlaku perbuatan tu dengan pilihan dia ke tak, dengan usaha dia ke tak. Maka disitulah akan menentukan bahawa perbuatan dia itu taat atau maksiat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia ambil manusia semata-mata atas manusia, tak ada takdir, tak terikat dengan kudrat iradat Allah, dia akan jadi Qadariyah. Kalau dia diambil takdir semata-mata, perbuatan yang berlaku tu semata-mata atas kehendak Allah, kudrat iradat Allah, takdir Allah, tak ada bahagian manusia langsung, jadi Jabariyah. Jadi Qadariyah Jabariyah ni bahagian tepi belaka. Tepi atas sini jadi Jabariyah, tepi atas sini pula jadi Qadariyah. Tengah itulah Ahlus Sunnah wal yang mengambil kira dua-dua sekali. Takdir pun diterima, usaha pun diterima. Itulah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum ini hanya satu aliran. Kata Syekh Ba'alawi, kelompok Jabariyah ni dia ada se, dia tak pecah banyak. Dia tak pecah banyak, dia ada se. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh ini iaitu kaum musyabbihah. Musyabbihah ni iaitu kaum yang memfatwakan bahawa, yakni yang berpandangan, yang berpegang bahawa manusia ni bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, ada bersama. Umpamanya bertangan, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, duduk di kursi, kemudian naik tangga, turun tangga dan lain-lain lagi. I'tikad yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat seperti ini dinamakan musyabbihah. Dan menurut Ahlus Sunnah, i'tikad ini tertolak. Bahkan sesiapa yang berpegang dengan pegangan seperti ini, dia membatalkan iman dia menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia memberi kaedah umum je. Dia tidak mentakyinkan orang. Cuma dia beritahu siapa yang pegang gini, rosak iman dia. Tapi tak kata tak kata, masing-masing kan. Kecuali itu menjadi kes yang melibatkan qadi menghukum, jatuh hukum, ada apa kan? Tapi kita ni jangan meletak secara takyin orang ni, kerana mungkin orang ni tak mengaji, dia tak faham, dia syubhah ataupun dia gitu gini, mungkin banyak sebab macam-macam. Maka Ahlus Sunnah dicermat bab takfir ni, mengkafirkan orang ni, membidahkan orang ni, Ahlus Sunnah agak cermat sini. Dia tak mudah-mudah. Sebab apa? Bab mainan ni mainan bahaya. Salah jatuh hukum orang tak kena, balik dah muka selalu. Balik dah muka sendiri. Mainan ni dari main good. Jadi kalau kita mudah mengkafirkan orang, salah tak kena, apa yang kita kata tu memang balik dah muka kita, kena dah muka kita. Jadi Pak Ahlus Sunnah cermat ada dia ta'yin.
Dia hanya beritahu siapa dia buat gini, kena. Tapi takkan kata tu. Kerana ada kemungkinan syubhah. Mungkin dia ni salah faham, ataupun kita salah dengar, ataupun dia ni orang yang salah hurai lah, boleh jadi macam-macam. Jadi andaian tu banyak. Kecuali benda ni menjadi satu kes mahkamah, orang tu dituduh, kemudian diangkat ke mahkamah, qadi telah membicarakan dia, telah memastikan memang gini pegangan, lalu dia jatuh hukum, memang rasul akidah dia, itu sisi lain. Itu memang kaedah dia dah. Tapi kita orang mana tak boleh buat gitu. Itu kita faham kedudukan tu. Jadi musyabbihah ni dalam pegangan Ahlussunnah rosak iman dia, menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kenapa punca jadi gini? Punca yang jadi gini ni kerana satu prinsip yang dipegang. Prinsip yang dipegang iaitu memahami dalil-dalil yang disebut sebagai mutasyabihat. Dalam Al-Quran ni ada dua jenis ayat dia tu. Satunya dipanggil muhkamat. Muhkamah ni ayat yang jelas, orang baca boleh faham lalu, tak keliru, tak ada kemungkinan lain, tak ada. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, memang tak ada kebakaran lain, memang gitu, tak faham lain tu, jelas dan terang. Demikianlah ayat-ayat yang maknanya jelas, tak ada ihtimalat yang lain, itu muhkamat. Tapi dalam Al-Quran ada sejenis ayat lagi yang dipanggil mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat yang maknanya tu tidak dapat difahami dengan jelas, ada kemungkinan yang bermacam-macam. Itu dipanggil mutasyabihat, ada ihtimalat, ada kemungkinan yang bermacam-macam. Itu orang mengaji ilmu ni dia tahulah, tapi itu maksud dia. Jadi sebahagian ada beberapa ayat Al-Quran tu jenis, ada dalam Al-Quran tu ada ayat yang bersifat muhkamah, jelas terang. Ada ayat yang mutasyabihat. Maka ulama-ulama Ahlussunnah dalam ayat muhkamah ni jelaslah, memang faham gitu dah. Memang kalau begitu dikatakan Al-Quran, maka begitulah maksud dia, jelas, tak keliru dah. Tapi ayat mutasyabihat ni, yang keliru ni, ulama-ulama Ahlussunnah menetapkan ada dua cara nak memahami dia. Ada dua cara. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Satunya iaitu kita huraikan dia menurut bahasanya, seperti menurut kaedah bahasanya, sehingga maknanya tu dapat dipahami secara sahih, dijelaskan, dihuraikan sebab yakni dijelaskan maknanya tu dengan berpandukan kaedah bahasa. Sebab Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab, maka nak memahami dia kena berpandukan kaedah bahasa Arab jugalah, jangan bahasa Tamil pula. Jadi bahasa Arab ni dia banyak rahsia, maka alim ulama yang mujtahidin dia kena pakar dalam perkara ni. Seorang nak jadi mujtahid ni, selain daripada dia memiliki kepakaran dalam ilmu-ilmu lain, salah satu yang perlu dia kuasai betul-betul ilmu bahasa Arab tu. Selok bedok bahasa tu, dia kena jadi imam dalam bab tu, baru boleh jadi mujtahid, boleh berijtihad. Kalau kita bahasa Arab pun tak tengah tepi, tak tahu tengah tepi, yedok nak jadi mujtahid, buat tafsir lebih kurang, boleh menyakit lah. Boleh menyakit. Jadi syarat ni macam tu. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat ni, yang makna tak jelas, jadi maka perlu dihuraikan, ditafsirkan menurut kaedah bahasanya. Itu orang panggil takwil. Jadi sikap pertama yang ditunjukkan ulama-ulama Ahlussunnah kita takwil, menghuraikan dia, menentukan makna dia itu, menjelaskannya menurut kaedah bahasa dia. Satu pendirian yang kedua dinamakan sebagai tafwid, yakni kita serah maksud tu kepada Allah dah. Oleh kerana benda tu tak jelas, nak pegang secara zahir tu tak nak salah, bukan salah benda, berlawang dengan ayat-ayat lain dan sebagainya.
maka serah maknanya kepada Allah. Yang itu panggil tafwid. Jadi Ahlus Sunnah pada ayat-ayat yang mutasyabihah gini ni, yang keliru ni, maka pegangan kaedah yang mereka pakai dua je tadi. Sama ada tafwid, menyerahkan maksud yang nak disampaikan kepada Allah, ataupun mereka tafsirkan dengan makna-makna yang sesuai menurut kaedah bahasanya. Baik, contoh balik, tapi contoh mudah lah, supaya senang kita nampak. Benda-benda macam ni kita ambil contoh mudah lah baru nampak. Contohnya dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang berbai'ah, sebelum masuk ke Mekah dulu tu, panggil bai'atul ridwan. Jadi para sahabat ni dengan Nabi ni berbai'ah. Orang Arab ni berbai'ah ni, mereka pegang tangan ni pegang tangan gini, tindang-tindang sekali ni, ibarat janji setia lah. Itu menjadi suatu yang kelaziman. Bila berbai'ah ni mereka pegang tangan, janji setia, panggil janji setia. Ayat Al-Quran yang menyebut tentang perkara ini disebut macam ni, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ni. Jadi nak faham mana ayat ni? Tangan-tangan orang yang berbai'ah ni, faham dah, tangan Allah ada atas tangan mereka pula. Tak masuk akal lah. Kerana Allah Ta'ala tu dalam keyakinan seperti yang disebut dalam ayat yang muhkamat, Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Dia tidak serupa dengan sesuatu, dan sesuatu tidak ada yang serupa dengan dia. Itu pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ayat ni kamu ada tangan Allah pula di atas tangan-tangan mereka ni. Jadi sudah tentu kefahaman ini berlawan dengan ayat yang muhkamah, yang jelas-jelas beritahu Tuhan itu tidak menyerupai makhluk. Jadi nak buat guna ayat gini ni, maka ada dua kaedah tadi tu. Kaedah yang pertama, mereka kata makna yang kita faham ini bukan makna dia. Dan makna apa benda? Serah kepada Allah. Itu orang panggil tafwid. Adapun makna orang kita faham tu ada tangan Tuhan atas tangan ini, itu bukan makna tu. Dah makna apa benda? Tak tahu, serah saja kepada Allah. Itu prinsip pertama, dia panggil tafwid. Prinsip yang kedua yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata tengok bahasa Arab. Tangan ni, yadun dalam bahasa Arab ni digunakan dalam bahasa Arab dengan banyak makna. Banyak makna dia. Tangan yang merupakan anggota ni, itu salah satu saja. Tangan dengan makna tangan ni, itu salah satu di antara makna-maknanya. Dalam bahasa Arab ada makna-makna lain lagi yang digunakan oleh orang Arab bila guna perkataan tu. Maka antara maknanya, makna lain lagi, iaitu kekuasaan, kudrat. Jadi ulama-ulama yang cuba nak memahami ayat ni dengan jalan yang kedua ni, mereka dapati makna ni lah makna yang layak, iaitu dengan makna sifat Allah, kudrat, kekuasaan Allah, ataupun dengan makna pertolongan Allah, pertolongan ta'yid, yani nusrah, pertolongan. Sebab benda-benda tu orang Arab guna bahasa gitu tu. Jadi makna yang layaknya apa benda? Maka makna pertolongan, kekuasaan, perlindungan dan sebagainya. Jadi yang menjelaskan makna seperti itu orang panggil takwil. Jadi sikap Ahlus Sunnah dalam ayat-ayat seperti ini ada dua sajalah, sama ada tafwid dengan erti makna yang kita faham tu itu tidak dikehendaki, tapi maksud sebenarnya apa benda, serah kepada Allah, ataupun dijelaskan menurut kaedah bahasanya dengan makna yang sesuai. Jadi dua kaedah saja yang ada menurut Ahlus Sunnah, iaitu tafwid atau takwil. Adapun berpegang makna zuhir yang kita faham tadi itu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena ingat. Jadi yang menimbulkan mazhab musyabbihah ni kerana dia pegang kepada kaedah, pegang pada makna zahir tu.
Pegang makna zahir itulah yang menimbul kelompok musyabbihah ni, yang mengakibatkan, yang mewujudkan kelompok yang dinamakan musyabbihah. Sehingga bila mereka baca Tuhan tu ada tangan, mereka kata Tuhan tu ada tangan. Cuma dia cair sikit. Dia cair pun ada tangan, tapi tangan yang tidak menyerupai sesuatu. Tak tahu nak faham ke mana gitu. Ada tangan, tapi tak tahu tangan ke mana. Kelabu ke, hitam ke, putih ke, tangan daging ke, macam besi ke, tak tahu. Tapi tangan tu tak tangan. Itu orang panggil telur masuk separuh. Telur masuk separuh. Anggota lah, cuma tak tahu anggota mana. Kalau kata gitu soalnya anggota lah, tapi tak tahu mana, putih ke, hitam ke, tapi anggota lah. Tangan lah, tapi tak tahu tangan mana. Macam keling ke, macam Melayu ke, macam Cina ke, tak tahu. Daging ke, kayu ke, tak tahu, tapi tangan lah. Itu telur masuk separuh. Itu bukan cara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia nak faham gitu, dah lah. Cuma nak kabarnya, itu bukan cara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu termasuk tashbih, pegangan yang dikira rosak, yang boleh membatalkan iman menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang nak pegang itu, dah lah. Cuma nak kabarnya, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal. Itu kalau baca ayat tu. Baca ayat lain pula. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan itu beristiwa di atas arasy. Istiwa ni bahasa Arabnya panggil duduk, macam raja duduk atas singgasana dia tu. Raja duduk. Jadi ayat ni kalau difaham secara zahir, Tuhan itu duduk di arasnya, duduk macam raja duduk atas kursi tu, kursi singgasana dia tu. Istiwa tu raja yang duduk atas singgasana dia tu. Jadi ayat ni kalau faham secara zahir, Tuhan tu duduk di arah dia tu. Jadi kalau faham secara zahir, berarti Tuhan tu ada tempat lah. Jadi Ahlus Sunnah balik pada kaedah tadi tu, sama ada cara pertama, dia kata makna hak yang kita faham ni, hak ni tak nak makna ni. Dah makna apa benda tak tahu, serah kepada Allah. Itu pertama. Itu dipanggil tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu prinsip pertama. Atau prinsip yang kedua, prinsip yang kedua dia kata dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab, istaula ni dia banyak makna. Makna duduk atas kursi itu duduk atas singgasana itu salah satu saja, salah satu. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab, makna dia banyak lagi, digunakan dengan makna yang lain lagi. Maka antara makna-maknanya adalah menguasai. Menguasai. Dan itulah makna yang dilihat lebih dekat kepada, lebih sesuai dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mereka jelas dengan makna itu. Jadi menjelaskan berdasarkan kaedah bahasa ini, maka itu dinamakan sebagai takwil. Adapun mengambil makna zahir tadi itu, Tuhan duduk bersemayam atas arasy itu makna dalam Ahlus Sunnah, itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang faham seperti itu dinamakan musyabbihah. Dan pegangan musyabbihah ni bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat tu, itu bukan Ahlus Sunnah. Siapa yang nak pegang itu, loh lah, kau ada lah. Cuma nak kabarnya, itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang cenderung untuk berpegang gitu tu, tapi kita nampak macam pening sikit, pening. Jadi dia bermula dengan dia baca ayat tu. Jadi baca summastawa 'alal 'arsy. Jadi dia kata Tuhan tu di arasy lah. Jadi kita tanya dia balik, apa maksud? Jadi bila kita tanya apa maksud tu, dia tak menjelaskan kepada kita dengan jelas. Dia kata dia arah. Dah apa maksud? Dia arah lah.
Aku tak faham. Aku tak faham maksud. Cakap boleh jelas kan? Janganlah. Gitu. Jangan. Aku takut tak faham bahasa ni. Saya tolong kamu. Bahasa lain. Guna bahasa lain. Kamu tak mau kamu, biar aku tolong kamu lah. Ada tempat. Bertempat di aras. Ya super salah. Super salah. Jadi tarik tali, main tarik tali. Jadi bolong sekali. Jadi satu yang kita jumpa. Tapi hari ini kita dapati ada kelompok-kelompok yang memang secara direct, langsung, cara jelas berfaham memang itulah tempat bagi Tuhan. Itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kau baca ayat tu. Bagaimana pula kalau kita baca ayat lain? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia, yakni Allah itu bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Kita duduk mana-mana pun memang kita bersama dengan Allah. Ayat tu mana pula nak faham? Jadi orang yang faham cara zahir, memang Tuhan tu ada tepi setiap orang, bersama-sama setiap orang. Orang ni pergi mana-mana itu, memang Tuhan duduk dengan dia semua. Kalau faham zahir, berlawanglah dengan hak kata Tuhan atas langit tu pula, berlawang. Ayat tadi kabur di aras, ayat ni kabur bersama pula. Pening tadi. Dua-dua ayat Quran pakai. Jadi nak pakai mana sih? Hak di aras ke? Hak dengan kita ni? Itu kau tengok ayat tu, tengok ayat lain pula. Dalam ayat Al-Quran menyebut yang mafhumnya tidak ada 3 orang yang berbicara. 3 orang duduk cakap senyap-senyap ni, bisik-bisik. Maka ada yang keempat, Allah lah yang keempatnya. Ayat tu kan begitu pula. Maksudnya kalau ada 3 orang duduk mesyuarat senyap-senyap ni, 3 orang je. Tapi ayat Quran kata ada yang keempat situ tu, Allah yang keempat. Wa huwa rabi'uhum. Apa mana saya nak pakai? Nak pakai mana saya? Jadi kalau faham cara zahir, ayat-ayat seperti ini yang dikelaskan sebagai mutasyabihat, dia akan jadi gitu lah. Peninglah tu. Atas arah ni pula, bersama dengan kita. Salah seorang di antara yang keempat orang ni pula. Mana sedar dah. Jadi semua benda macam ni dari segi akidahnya dianggap mutasyabihat. Maka kaedah Ahlussunnah tak ada. Makna sebenarnya kalau kita ambil cara mudah, tauhid terserah kepada Allah. Adapun makna yang menunjukkan Tuhan tu yang keempat ke, yang bersama kita ke atau sebagainya, itu bukan maksudnya. Kerana itu berlawan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Itu kalau cara tafwid, serah makna dia. Kalau nak ambil cara takwil, tengoklah segi bahasa. Dari segi bahasanya, perkataan bersama dengan ni, apakah dengan berarti zat sesuatu benda itu bersama atau makna dengan makna-makna lain lagi? Ada huraian dari segi bahasanya, itu panggil takwil. Itu manhaj Ahlussunnah wal. Jadi kesimpulan mudahnya dalam kisah mutasyabihat ni, maka kaedah Ahlussunnah ada 2, sama ada prinsip takwil ataupun prinsip tafwid, serah makna kepada Allah tanpa berpegang dengan makna zahir dia tu, ataupun dijelaskan menurut kaedah bahasanya yang sesuai dengan makna-makna ketuhanan Allah yang disebut sebagai takwil. Adapun mengambil makna zahir itu bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yang mengambil prinsip makna zahir tadi itu, maka inilah yang dikatakan sebagai musyabbihat. Itu dia, sikit lagi deh. Jadi banyak lagi lah berkaki. Ada ayat Al-Quran menyebut Tuhan tu ada betih, saq, ada betih, ada jari. Qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin ni berada di antara 2 jari, di antara jari Tuhan. Berarti Tuhan tu ada jari berdasarkan zahir hadis tu. Itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Faham zahir itu bukan. Bukan setakat tu ada jari pula, ada benda lain lagi. Macam manusia ni Tuhan. Ada riwayat hadis, aku melihat Tuhanku, riwayat hadis, sekalipun dari segi sanad dan periwayatan tu masih dipersoalkan, tapi ada yang menyebabkannya, tak apalah dari segi sanad-sanad tu, tapi nak khabar ada periwayat tu sebut wa'aitu rabbi fi ahsani surah.
Aku melihat Tuhanku dalam rupa yang paling baik. Ada riwayat lain, ra'aitu rabbi fi surati rajulin amran. Aku melihat Tuhanku dalam rupa seorang lelaki yang kacau, yang comel, yang semak, macam orang pula. Jadi kalau kita ambil prinsip yang sebut tadi itu, makna zahir pada kis-kis yang mutasyabihat ni, maka itulah yang akan menimbulkan, yang akan jadi musyabbihat. Jadi punca musyabbihat ni kerana prinsip yang salah dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebut sebagai mutasyabihat. Itu punca dia. Maka bila mereka ni mengambil prinsip pegang makna zahir, maka jadilah Tuhan tu ada tangan, ada muka, ada betih, ada jari. Tempat kita ni masuk kau banyak fikiran ni. Sikit lagi, seminit dah nak kabur. Saya rasa menjadi kewajipan saya untuk jelas kepada orang ramai supaya jangan terpengaruh dengan fikiran seperti ini. Dari segi ahli sunnah, dia akan merosokkan akidah. Dari segi ahli sunnah, kalau ada orang nak pegang, lah. Tapi nak kabarnya, menurut faham ahli sunnah, dia boleh batal, boleh rosok akidah dia, pegangan seperti ini. Secara umum kita tak ta'yin kepada orang, tapi nak kabarnya prinsipnya macam itulah. Contohnya dulu cuba diharu pada orang ramai tentang ayat Tuhan tu di aras. Aras ni jauh, tak ada orang boleh pergi. Jadi kabar guna-guna pun ada dapur. Jadi dia tak tahu bahawa dak dapur benda dak nak pergi, kata ya. Jadi mana-mana lama dak lalu haru ni ada orang terima, bila lama dak lah kena haru semua ni. Bila orang terima sikit tu, ia perendah sikit lagi. Tuhan turun ke dunia pula, turun di bukit Tur Sinai tu pula tu. Bahasa je mari. Turun di bukit Tur Sinai. Dah orang tanya, dah turun situ kosong dah. Kosong dah tu. Itu pula dah. Macam katung Tuhan kita ni, macam katung. Lepas tu bila berani sikit lagi, waktu bi ayat lain pula, was-samawati matwiyatun biyamini, langit dan bumi dari kiamat nanti ni akan dilipat oleh tangan kanan. Tuhan ada tangan kanan, ada tangan kanan, ada tangan, bukan saja ada tangan, ada bahagian kanan. Lepas tu bila ada kanan, mesti ada kiri pula sehari. Kiri pula dah. Kiri pun dia pula. Itu bebas akhir sekali. Tuhan kita ni sama dengan duduk kat tokong. Cuma tokong tu berbenda. Hak ni tokong duduk dalam kepala. Kena jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan pegangkan kita mudah-mudahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.